Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung sedikit lagi pengajian kita tentang pengurusan projek. Dalam sesi ini, kita akan belajar terms dan istilah-istilah yang digunakan pakai untuk pengurusan projek ni. Dalam berurusan dengan pengurusan di tapak bina lah. Ya. Pertamanya kita nak istilahkan pengurusan projek itu adalah apa dia yang dikatakan pengurusan projek. Mengikut Project Management Institute, definisi bagi project management adalah satu seni mengarah dan mengkoordinasi tenaga manusia dan material dalam jangka masa orang panggil dalam jangka masa pembinaan atau life of the project cycle dengan menggunakan pengurusan modern, teknik moden untuk menentukan supaya objektif tercapai. Objektif untuk projek ini dari segi skop, kos, masa, kualiti dan satisfaction. Projek management ni telah bermula dalam sekitar tahun 1951 di mana US Defense, US Air Force telah membuat projek dia dalam US Defense and Space Program lah. Dia dah start dalam tahun 1951, iaitu di bawah projek B-47 projects. Dan kita tengok lagi satu, apa yang diistilahkan sebagai itu projek. Projek adalah mempunyai spesifik objektif. Projek juga adalah mempunyai tarikh mula dan tarikh siap. Projek juga diistilahkan sebagai adanya senarai tugas dan ianya mempunyai limit keuangan serta ia mempunyai pengurusan sumber. Itulah, kalau adanya kelima-lima elemen ni, maka itu dinamakan projek lah. Okey. Kita pergi sikit lagi. Istilah managers ataupun pengurus. Apa itu yang dikatakan oleh pengurus? Pengurus itu adalah mengikut Mary Parker Follett. Ini pakar dalam bahagian pengurusan. Dia kata, the art of getting things done through other people. Maknanya pengurus ni adalah bekerja ke atas orang lain. Orang lain yang tolong kerjakan untuk dia. Manager juga diistilahkan sebagai mediator, politician, diplomat, symbol, dan manager juga adalah orang yang membuat keputusan yang sukar. Jadi managers kerja melalui dia punya subordinate. Managers adalah orang yang bertanggungjawab, responsible and accountable. Managers juga adalah yang settingkan priorities. Managers mestilah orang yang analytical and conceptually. Orang yang berfikiran analitik dan konseptual. Jadi kita dah sebut tadi managers, pengurusan, pengurus, projek, dan sekarang ni kita nak istilahkan, kita nak tahu class of managers ataupun taraf-taraf pengurus yang kita biasa jumpa lah. Dan kita takrifkan pengurus tu dari segi apa kepakaran dia yang menyebabkan kita panggil dia tu adalah pengurus bawah, pengurus pertengahan ataupun pengurus atasan. Kita tengok dia, kita punya kita ada tiga tahap pengurus, iaitu
low level managers, middle managers dan top managers. Kita ada 3 tahap. Kalau mengikut piramid ni, top managers ni adalah orang yang jarang-jarang lah kita dapat dalam satu company tu. Manakala middle manager ni ramai sikit. Manakala lower managers ni adalah ramai lah. Termasuk site managers ataupun project managers, supervisor. Itu kita panggil low level managers. Dan kita nak tahu kategori dia ni adalah berdasarkan kepada skill dia. Kita tengok skill untuk low level managers. Okey. Dia mempunyai skill teknikal yang 50% banyak. Human 40, conceptual 10. Iaitu dia perlukan teknikal ni sebab dia selalunya bergaul ataupun berurusan dengan kat tapak, berurusan di tapak, berurusan berkenaan dengan teknikal, barang-barang teknikal berkenaan dengan konsultan atau site supervisor, dengan dengan engineer. Jadi dia perlukan pada technical skill yang tinggi. Manakala human dia ada 40% lebih kurang. Jadi dia perlu kepada human sebab dia adalah bergaul setiap hari dengan manusia. Jadi dia kena faham human being punya sifat dan kehendak-kehendak kemanusiaan lah. Manakala konseptual dia ada 10%, dia tak buat keputusan konsep. Kat site ni dia cuma jaga projek dan buat report dan bergaul dengan orang-orang bawahan seperti pekerja, kepala, apa semualah. Jadi manakala middle managers, dia perlu kepada teknikalnya 30% saja, sikit je. Tapi human dia banyak sebab dia berurusan dengan top managers, dengan orang bawah. Jadi dia perlukan human yang banyak. Manakala teknikal ni dia tidak berurusan sangat dengan teknikal punya teknikal punya things. Jadi konseptual pula dia perlu kepada 20% ni kerana dia kena faham daripada atas dan kena faham daripada report daripada bawah. Jadi untuk menentukan projek kat bawah ni adalah berjalan lancar, dia kena faham dia nak buat konsep macam mana untuk melaksanakan projek-projek ni. Kalau top managers adalah human, dia 50 juga sama, lebih kurang sama. Human 50 ni banyak kerana dia berurusan dengan top man seperti supplier, seperti consultant, seperti client. Jadi human factor ni dia kena tinggilah. Manakala teknikal dia tak adalah, dia lebih kurang 10% ni. Sebab dia bukan yang menjalankan tugas teknikal. Dia banyak kepada konseptual. Dia yang menentukan polisi syarikat ataupun konsep macam mana kita nak buat dalam projek ni. Lepas tu kita tengok information flow dia. Okey, kita tengok yang bahagian bawah ni, manager bawah ni adalah manager yang melaksanakan kerja dan supervision kerja. Manakala manager yang middle managers adalah orang yang menolong polisi daripada atas dan disampaikan kepada bawah. Dan manakala yang atas ni top manager adalah policy maker lah. Dia yang membuat keputusan satu-satu syarikat lah. Bos besar lah. Jadi kalau kita tengok dari segi flow information, daripada atas ke bawah ni kita panggil company policy ataupun prosedur ataupun instruction. Selalunya instruction apa semua datang daripada atas ke bawah lah. Itu kita panggil policy punya flow. Ataupun prosedur punya flow daripada atas ke bawah. Manakala report adalah daripada bawah ke atas. Kita nak bagi report kepada bos atasan daripada kita untuk dia tahu tentang perkembangan projek dan sebagainya lah. Jadi ini dua, report adalah daripada bawah ke atas, manakala prosedur atau policy atau instruction adalah daripada atas ke bawah.
Jadi dalam menguruskan projek, kita terlibat dengan proses-proses seperti merancang, mengatur, mengarah, mengawal sumber-sumber syarikat lah. Dalam konteks pembinaan, ianya boleh didefinisikan sebagai proses merancang, mengatur sumber, mengarahkan dan mengawal sumber projek bagi memastikan ianya siap mengikut masa, kos dan kualiti yang telah ditetapkan oleh klien. Okey. Ini adalah matlamat dan unsur-unsur proses-proses pengurusan projek. Okey. Kita pergi lagi. Apa tujuannya? Tujuan kita nak mengetahui benda ni. Pertama, untuk menggunakan teknik dan kemahiran pengurusan dalam organisasi. Yang keduanya, mengawal semua aspek. Yang ketiganya, mengoptimalkan sumber yang ada. Itu yang kita perlu tahu. Menyiapkan kerja-kerja pembinaan. Menentukan kerja-kerja yang perlu dilaksanakan. Lepas tu begitu juga dengan kualiti kerja. Lepas tu sumber-sumber yang diperlukan. Kemajuan kerja, kemajuan sebenar, menganalisis kesuksesan dan membuat pelarasan atas daripada kemajuan kerja tersebutlah. Kalau misalnya kata lewat, kenapa lewat? Mungkin keuangan tak sampai ke, ataupun pekerja tak mencukupi. Jadi kita pun kena buat pelarasan. Okey. Tujuan objektifnya adalah untuk kualiti, untuk masa dan untuk kos. Sebab kita tekan kepada 3 benda ni, kerana dalam satu penyerahan projek yang berkualiti dengan kos yang berpatutan serta masa yang ditetapkan adalah kehendak klien lah. Okey. Kita tengok pula perkembangan projek management ya. Projek management era ni, kita tengok satu. Dalam tahun 1950, pengurusan projek ni adalah begitu sedikit saja yang diketahui oleh manusia. Dalam tahun sekarang ni, the global construction company dah besar-besar semua. Kita pun dah ada multinational punya company dengan berasaskan kepada information base. Tapi sekarang ni orang dah tahu dah. Construction punya project management ni telah berkembang dengan begitu pesat sekali lah. Okey, ini adalah sejarahnya. 1951 B47 US. Lepas 1954 berkembang lagi di Atlanta Program. 1955 US Navy. 1957 sambungan US Navy, kita pakai program Polarized Program. Lepas tu PERT, Program Evaluation and Review Techniques. Lepas tu kita pakai lagi, dia telah berkembang lagi, Earned Value Analysis, EVA. Lepas tu Polaris. Polaris macam yang tadi juga lah. Kita tengok dalam tahun 1950, kita panggilkan dia nama Heroic Era of PM. Makna masa 1989 masa failure of era of PM. Masa 1994 ni Trans-Alaska punya pipeline. Kalau kita belajar sejarah pengurusan tu, dia ada dalam tahun ni lah dia buat pipeline tu. Pipeline ini dibuat dengan cara strategic alliance. Dia berkongsi dia punya Lepas tu sekarang ni dah information base punya information base punya era. Innovation, green building, high rise building, energy saving, automation building. Sama ada 2010 ni decline atau naik. Saya rasa tidak decline sebab kita telah melalui dah zaman ni 2020 dia makin menaik lah, more inovatif lah.
Okey. Kita tengok sikit lagi berkenaan dengan project development activity. Kita ada beberapa stage dalam pembinaan ni, dalam construction ni. Pertama kita panggil pre-construction stage. Pre-construction stage ni di mana aktiviti mengumpul data, preparation of plan ataupun panduan keuangan, pembiayaan dan semua adalah kita buat analisis sebelum kita masuk kepada stage kedua, iaitu stage construction. Stage construction ni di mana preparation yang kita buat di pre-construction stage tadi, kita guna pakai untuk construction stage. Construction stage ni biasalah sama ada setahun, 2 tahun, dia mengambil masa. Tengok kepada besar atau complicatednya projek tu lah. Lepas tu dia pergi kepada completion of project, maknanya completion stage punya projek. Lepas tu kita masuk lagi, dia panggil maintenance atau post construction stage. Jadi stage-stage ni terpaksa dilalui oleh construction activity lah. Okey. Kita tengok pula basic function pengurusan, fungsi pengurusan adalah site management function. Pertama, plan ni kita kena tahulah apa yang perlu dibuat, bagaimana dan dalam keadaan turutan macam mana. Yang kedua, kita kena buat jadual, schedule. Schedule ni adalah termasuk bila nak buat benda tu, banyak mana resources yang kita nak pakai. Jadi yang ketiga, allocate. Allocate ni berkenaan dengan action to commit resources tadilah. Action to commit resources tadilah. Lepas tu work. Work ni biasalah work effort consuming resources tadilah. Jadi 3 ni berkait rapat lah bila kita dah start. Yang kelima, monitor. Monitor ni mengawas selia lah. Apa yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Jadi soalan-soalan ni perlu kita ambil berat lah. Yang tu kita pergi lagi kepada recording lah. Record. Semua activity plan, schedule, allocate, work, monitor adalah kita perlu rekodkan. What has to be done lah. Maknanya kita rekod ni tujuannya di kemudian hari nanti kita boleh cek kat mana stage yang kita slack ataupun yang kita tertinggal ataupun yang input kita tak mencukupi. Jadi kita boleh cek balik lah dengan rekod-rekod yang ada. Jadi ada beberapa faktor yang kita perlu tengok untuk menjayakan sesuatu projek. Pertamanya project size. Yang kedua jenis projek. Yang ketiga teknologi yang digunakan. Complexity of the project, lokasi, monetary punya komitmen, management dan sebagainya. Lokasi ni perlu kita tengok juga sebab mungkin ada lokasi setengah projek tu di remote area, setengah projek tu di urban area, traffic jam lah apa semua. Tapi kalau lokasi tu di remote area, di dalam hutan sana misalnya kata, resources yang kita nak pakai itu adalah limited. Misalnya kata bulldozer kita nak bawa masuk ataupun barang yang kita nak bawa masuk itu adalah rumit sedikit. Kita tengok pada keadaan ni. Jadi faktor-faktor ni semua ni akan dikaji untuk menjayakan projek kita tu. Kita pergi pula daripada tu kita pergi kepada management activity. Kita pergi sepintas lalu saja semua ni supaya kita kenal apa dia pengurusan tu. Aktiviti pengurusan ni ada 5 P lah. Iaitu perancangan dan penjadualan, pengawasan, pengurusan, pengaturan dan pemantauan. Kalau keombotiak planning and scheduling yang mana kita akan belajar ni, scheduling. Lepas tu pengawasan dan supervision, pengawasan atau supervision, mengurus atau managing, organizing,
dan controlling lah. Jadi ke-5-5P ni adalah kita guna pakai untuk aktiviti apa? Untuk menguruskan elemen-elemen ni. Pertamanya 5M ni lah. Pertamanya machinery kat site kita macam mana, material, lepas tu manpower kita, money, duit lah yang kita ni. Lepas tu yang kelimanya adalah pengurusan, management lah, 5M. Jadi, complete lah aktiviti pengurusan terhadap elemen-elemen pengurusan. Jadi, dengan kita belajar ni, kita nak dapat tahulah apa dia tugas pengurus dan sebagainya lah. Apa yang kita perlu buat lah. Lepas tu kita pergi satu lagi. Dalam planning tu, apa yang patut kita tanyalah soalan. Dalam nak membuat sesuatu perancangan tu. Pertama, how, bagaimana. Bila, who, siapa yang nak buat ni. Lepas tu, kita nak tanya juga, bagaimana. Jadi soalan-soalan ni mesti diambil kira dalam membuat perancangan sesuatu projek. Jadi projek pengurusan ni definasi kita dah buat dah. Lepas tu fasa kita dah bincang dah tadi. Fasa. Lepas tu ni fungsi-fungsi dia. Lepas tu planning, resources, assemble, project team, apa semua ni. Jadi untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk time, cost dan quality lah. Scope lah, quality. Jadi untuk itu kita tamat di sini dahulu. Sementara waktu kita akan sambung sikit masa lagi untuk bahagian 2, iaitu pengurusan projek yang dengan lebih detail lagi lah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.